Razi. Siapa? Zafran Amna. Saya Furqan cikgu. Furqan. Furqan ada try jawab? Ada, tapi tak sampai 24 lah. Kau dapat jawab Yang betul dalam berapa? dalam 9 ke 10 macam tu. 9, 10. Yang lain tak dapat jawab ke atau tak sempat? Furqan. Cikgu? Yang lain tu awak sempat Yang- jawab 10. Yang lain tu yang- tak dapat jawab ke sebab susah ke atau tak sempat? Tak sempat. Tak sempat nak buat. Tak sempat nak buat. Okey, tak apa. Kita pergi soalan nombor 1. Ini untuk tahap menengah. Kalau dia panggil kategori ni tahap menengah darjah 3 dengan 4. Okey. Soalan 1 ni senang je kan? Satu dapat kan 220. Tapi cara nak cepat jawab ialah ni. Pada tempat 10 ni awak jumlahkan dulu. 3, 3, 3. Jadi congak je 3, 6, 9. Ini tambah lagi 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bermaksud dah ada 180. Kan? Kemudian baru awak pergi dekat SAR. SAR ni awak target untuk lengkapkan tambah 10. Siapa yang cukup tambah 10 awak ni. Contoh di sini SAR ni 8 dengan 2 boleh gabung dah 10 dah. Kemudian 3 dengan 7. Dah 10 lagi dah 20. Kemudian kita tengok 9. 9, 5, 14. 14 dengan 6 dah jadi 20. Jadi kita akan tambah lagi 40. Kan? Tambah lagi 40 tu yang dapat 220. Itu cara cepat lah. Tak payah awak nak buat bahagi panjang. Nanti makan masa. Okey. Nombor 2. Nombor yang manakah di bawah mempunyai nilai terkecil dia pun senang lah. Ni jawapan dia. Okey. Kita pergi nombor 3. Setakat ni faham tak? Faham. Okey. Nombor 3. Ali, akau dan mutu mempunyai sejumlah 156 biji gula-gula. Separuh daripada gula-gula itu dimiliki oleh Ali. Jadi 156 separuh. Separuh maksudnya bahagi 2. Okey. Lepas kita dah bagi 2, hasil bahagi ni maknanya separuh untuk Ali. Separuh lagi adalah akau dengan mutu. Okey. Kemudian daripada gula-gula yang tinggal, maknanya separuh lagi yang tinggal tu yang bahagian untuk jadi 2 kan lepas kita bagi ni. Dia ada 2. Okey. Satu bahagian adalah untuk Ali, satu bahagian lagi untuk akau dan juga mutu. Okey, lepas kita 156 bagi 2 ni, dia kata bagi pada 2 lah. Sama rata, sama banyak. Kemudian, separuh yang tinggal untuk akau dengan mutu ni, separuh dimiliki akau dan separuh lagi mutu lah. Kalau separuh akau kan. Jadi, pada bahagian yang mereka berdua ni, cara nak dibahagikan sama rata, dia kata dibahagi 2. Bermakna untuk keseluruhannya, pengiraan dia ialah 156 bahagi 2, lepas tu bahagi lagi sekali 2. Okey. 156 bahagi 2 dapat berapa? 70? 8. Lepas tu 78 bahagi 2 tu yang dapat jawapan dia 39. 9. Okey. Nombor 4.
Nombor yang manakah mempunyai nilai terdekat dengan 47 darab 7? Kena darab dululah. 47 darab 7 jumlahnya 300. 329. Kan? Kemudian kita nak cari nombor mana yang paling dekat. Closest. Paling dekat dengan 329. Dia bukan tanya siapa paling besar atau siapa paling kecil. Siapa paling hampir. Bila siapa dekat, siapa jauh ni, kita bayangkan dia dalam bentuk garis nombor. Kalau kita tengok yang paling hampir tetapi dia kurang daripada 329. Kat sini kita ada, dia kurang. Kita pilih yang kurang dulu. Kurang daripada 329. Ni lebih. 325. Kita ada 325 dengan 32 sifar. 32 sifar ni lagi jauh lah sebab dekat depan. 325 dah nak menghampiri 329. So kita pilih 325 untuk buat perbandingan dulu. Okay. Maksudnya kita pilih satu nombor yang paling hampir di sebelah kiri 329 ni. Dan kita pilih satu lagi nombor di sebelah kanan 329 ni. Jadi nak pilih nombor yang paling hampir tapi di sebelah kanan dia pula 329, kita cari lebih daripada 329. Lebih daripada 329 ialah berapa? 340, 335. 300 tak boleh. 300 ni lagilah jauh ke sana kan. Jadi kita pilih 335. Dan kita perhatikan. 329 dengan 335 beza dia berapa? Ni nak kena tambah lagi. Tambah lagi 6. Betul tak? Tambah lagi 6 baru dapat 335. Okey. Tetapi kalau antara 325 dengan 329 beza nombor di antara dia ialah hanya berapa? Maknanya 325 tambah lagi berapa jadi 329? 4. Tambah lagi 4. Jadi siapa paling hampir? Yang jauh lagi 4 ke jauh lagi 6? Jauh lagi 6. Yang paling hampir dengan 329. Kalau 6 ni, contoh 6 ni macam dia kena bergerak 6 kilometer baru jumpa 335. Kalau antara 325 hingga 329 contohnya lah, kalau nak kita faham kan, dekat dengan jauh kan, dia hanya perlukan 4 kilometer je, dah jumpa 325. Jadi, nombor apa yang paling hampir dengan 329? 325. Itu jawapan dia 325. Boleh faham tak? Kita tak boleh pilih 335 sebab dia punya beza dia 6. Kita kena pilih beza yang paling sedikit lah. Maksudnya bila sedikit bermaksud dia lebih dekat atau lebih hampir dengan nombor yang soalan tanya tu. 329 ni. Faham tak? Faham. Okay. Kita terus soalan seterusnya boleh? Boleh cikgu. Okay, soalan seterusnya. Nombor 5. Okay, pokok-pokok ditanam di sekeliling sebuah padang berbentuk segi empat sama, termasuk 4 bucu segi empat sama tersebut. Ini awak boleh lukis lah. Bayangkan awak lukis segi 4. Okay. Ya. Okay, bayangkan awak lukis segi 4. Sebab bentuk kawasan yang ditanam tu segi 4 sama. Okay. Kemudian dia kata, dia ditanam, pokok-pokok itu ditanam termasuk 4 bucu segi 4 sama tu. Ni bucu kan yang tajam ni. Maksudnya 4 bucu ni pun ditanam dengan tanaman tu juga. Okay. Jika setiap sisi ni maksudnya sini. Ini sisi pertama, sisi kedua. Sisi tu maksud garisan lurus. Setiap garisan lurus. Kita ada 4 sisi kan. Okay, setiap sisi ni ditanam dengan 8 pokok. Bermakna
sisi yang ini 8 pokok, sisi pertama mesti ada 8, kedua 8, samalah semua mesti 8. Okey. Kemudian, apa lagi maklumat yang diberi? Jika setiap sisinya ditanam dengan 8 pokok, berapakah jumlah pokok yang ditanam? Kita ambil sisi yang pertama ni. Katalah sisi, kita tengok sisi yang pertama ni, sisi di sebelah kanan ni. Bayangkan sini ada 8 buah pokok. 8 buah pokok tu termasuk juga yang di bucu. Jadi kalau 8 ni kita tolak dengan yang bucu, 8 tolak 2 lah. Sebab kita bucu ni maksudnya pengiraan bucu ni dia berkongsi dengan sisi yang lain. Kan? Jadi kita kena tolak dulu. So 8 tolak 2, tinggal 6. Bermaksud dekat sisi ni, satu di sini, saya tandakan satu pokok di sini, satu pokok di sini. Kemudian yang di dalam sisi ni, bukan di bucu ni, ada lagi berapa? 6. Ya, ada lagi 6. Bermaksud setiap garisan sisi tanpa bucu ialah 6. Okey? Apa soalan nak ni? Kita dah fahamkan apa soalan nak ni. Dia tanya berapakah jumlah pokok yang telah ditanam? Bermaksud jumlah pokok yang telah ditanam ialah 28. 6 darab 4. 24. Betul. 6 darab 4. Dan jangan lupa tambahkan dengan apa? Tambah 4. Tambah 4 iaitu pokok-pokok di setiap bucu ada 4. Tambah lagi 4. Okey, itu jumlah dia. Jadi jawapan dia 28. Dapat tak? Dapat. Okey. Boleh teruskan? Boleh. Boleh. Okey, kita pergi soalan ke-6. Ayah dan ibu mempunyai wang berjumlah RM140. Sekiranya ayah memberi RM30 kepada ibu, maka kedua-dua mereka mempunyai jumlah wang yang sama. Okey. Wang, tutup mikrofon kejap. Jumlah wang ibu dan ayah 140. Kalau kita bahagikan sama rata, bermaksud 140 ni bahagi 2. Maknanya kita dapat RM70. Katalah ini ayah, ini ibu. Kalau kita dah bahagikan sama rata, dia dapat RM70 kan? Ini kisah dia dapat, kisah nilai dia ini sama bila ayahnya belum bagi duit ke setelah ayahnya dah bagi duit? Sekiranya ayah memberi. Jika ayah beri RM30 pada ibu, barulah mereka mempunyai jumlah wang yang sama. Bermaksud jumlah wang yang sama ini, yang ibu dapat 70 ni setelah ayah bagi dia RM30 tu. Betul tak? Betul. Jadi soalan tanya, berapakah jumlah wang yang asalnya dimiliki oleh ayah? Kalau nak cari jumlah asal, kita tarik balik RM30 tu, pulangkan balik dekat ayah. Betul tak? Betul. So jadi ayah sepatutnya 70 tambah 30, tu yang kita dapat RM100. jawapannya RM100. Okey? Faham tak? Faham? Boleh pergi next? Boleh. Okey, nombor 7. Siti membuka sebuah buku sains yang baru. Didapati jumlah nombor 2 muka surat yang dibacanya ialah 289. Maksud ayat ini, awak bayangkan bila awak buka buku. Bila awak buka layan buku, dia akan ada muka surat, biasanya diletakkan di bawah ke atau di tepi kan, sisi. Katalah muka suratnya di sini. X, Y. Kita tak tahu sebab dia tak beritahu muka surat
Yang dibuka di sebelah kiri ni apa jumlah muka suratnya, apa bilangan muka surat. Yang ni pun dia tak bagi tahu. Yang hanya diberitahu dalam soalan ialah kedua-dua muka surat ini, X dengan Y ni, kita jadikan X dengan Y yang kita tak tahu ni, kalau dijumlahkan dia adalah 289. Yang itu yang diberi maklumat dalam soalan. Bermaksud kalau X ditambah dengan Y, jumlah nilai muka surat itu ialah 289. Ini bukannya 289 helaian. Maksudnya bacaan pada muka surat tu. Dah muka surat berapa dah ni? Kan? Contohlah ini muka surat 1, muka surat 2. Kalau saya jumlahkan 1 tambah 2 dia jadi 3. Itu maksudnya dia jumlahkan nilai muka surat tu. Jadi X dengan Y ni bila dijumlahkan dia 289. Macam mana kita nak agak? Kita bahagi 2 lah sebab ini melibatkan 2 muka surat kan. Jadi 289 kita bahagi 2. Dapat berapa? Seratus 44.5. Betul tak? Betul tak? Betul. Tapi bila kita dapat nilai ni, pernah tak korang baca apa-apa buku, muka surat dia, nilai muka surat dia dalam perpuluhan? Tak. Tak ada. Tak ada. Jadi maksudnya kita jangkakan muka surat yang pertama ialah 144. Faham? Kita ambil nilai yang awal. Okay, bila sini 144, seterusnya 45. Untuk memastikan betul tak sangkaan kita ni, kita kena jumlahkan. 144, 145 dapat tak 289? Dapat kan? Maksudnya betul lah. Inilah muka surat yang mengikut keadaan yang diterangkan dalam soalan ni. Okay. Soalan seterusnya minta apa? Apakah nombor muka surat yang seterusnya? Maksudnya selepas 145 tu yang dapat jawapannya 146. Faham tak? Faham. Dia nak yang next. Muka surat yang next. Okay? Dah? Okay, soalan 8. Soalan 8 ni agak senang sebenarnya. Apakah pecahan dalam gambar rajah di bawah yang berlorek? Ini 4, 4. Jadi macam biasalah. Kawasan yang besar kita kena jadikan kecil sama dengan kawasan yang terkecil pada keseluruhan tu. Kawasan yang terkecil, bentuk dia macam ni. Jadi, satu segi 4 sama yang besar ni kita kena bahagi kepada 4. Sama macam kawan-kawan dia juga. So, bila bahagi 4 bermaksud keseluruhannya ialah 4, 8, 12, 16. Keseluruhannya ialah 16. Kan? Betul tak? Betul. Okay. Berapa yang berlorek kita nak membentuk pecahan ni? Yang berlorek ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang berlorek ialah 4 per dengan keseluruhan ada 16. Lepas tu kita kecilkan tu yang dapat 1 per 4. Faham tak? Faham. Okay. Okay. Yang ni dah buat. Nombor 9 ni. Ada pernah baca, ada pernah fikir sikit. Kalau tak ada cakap je lah, tak ada tak apa. Tak ada Okey, ambil masa dulu baca. Dia lebih kurang soalan macam minggu lepas yang kita kisahkan pasal apa? Minggu lepas. Cara nak selesaikan tu kita ikut teknik macam soalan minggu lepas tu. Soalan minggu lepas tu berkaitan dengan apa? Kalau yang ini kaki,
Sibuk dia suruh agihkan bilangan kaki. Yang minggu lepas kita agihkan bilangan apa? Siapa ingat? Korang? Motor dan kereta. Kita agihkan apa? Tayar. Kan? Bilangan tayar. Saya. Yang untuk minggu ni, dia suruh agihkan bilangan kaki pula. Okay, cuba awak gunakan teknik macam minggu lepas tu. Kejap lagi, cikgu masuk balik. 2 minit. Fikir dulu. Sebab awak kena latih otak awak untuk fikir ya. Latih. Kalau tak latih nanti masa awak jawab kuis sorang-sorang nanti awak tak biasa melatih otak awak berfikir. Okey. Okey. Apa awak buat berapa kotak? Kita kena buat 14 lah kan? 14 kotak. Nak bagi kita senang faham. 14 kotak. Okey. Kalau jumpa soalan macam ni memang kita kena guna kaedah cuba jaya. Kat sini dia kata bangku mesti 4 kaki. Manakala kerusi, bangku 3. Kerusi yang 4. Kerusi 4, bangku 3. Okey. Katalah kerusi kita sasarkan 5. Okey, kalau 5,
semuanya jumlahnya ialah, kalau 5 ni jumlahnya 20 kan. Okey, jumlah semua kaki ada 52. Jadi, kita cari baki dia berapa. 52 tolak 20. Kita akan dapat 32. Betul tak? Betul. 32 ni boleh tak? 32 ni maksudnya sepatutnya adalah untuk bangku. Bangku ni mestilah 3. 32 boleh tak bahagi 3? Tak boleh kan? Tak. Tak boleh. Jadi kita tak boleh ambil sampai 5 je. Jadi kita kena teruskan. 20, kemudian 24, 28. Tambah lagi 1. Jadi berapa dah semuanya? 32 kan? 32. Jadi 52 tolak 32. Bakinya tinggal 20. 20. Boleh tak bagi 3? 20 bagi 3? Tak. Tak. Kalau tak, kita kena teruskan lagi. So, katalah kita tambah 52, tambah 4 lagi. 50. Sorry. Tadi 32. Sini sampai sini 32. Tambah lagi 4. 36. Tambah lagi 4. 38. 38 ke? Sampai sini 32. 4, 4, 8. 32 tambah 8 jadi 40. Kan? 52 tolak 40. Bakinya tinggal 12. 12. Boleh tak 12 bagi 3? Boleh. 3, 6, 9, 12. Jadi, soalan tanya, maknanya kalau kita jumlahkan semua ni, jumlahnya memang 52. Soalan tanya, terdapat berapa buah bangku? Okey, bangku ni yang kaki sedikit ya. Jadi, jawapannya 4. 4. Okey, so jawapan dia 4. Faham tak? Faham. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Nombor 10. Okey, kalau jumpa soalan macam ni, macam minggu lepas, dia terbalikkan apa? Terbalikan nombor. Nombor kan? Yang ini pula, apa nama? Jam. Kalau kita jumpa soalan yang melibatkan jam pula, kita kena bayangkan jarum dia tu bertentangan seperti garis simetri. Bayangkan garis simetri di tengah-tengah ni. Garisan simetri. Ingat lagi tak garisan simetri? Kalau awak lipat, awak kena bayangkan jam ni awak lipat di tengah-tengah ni. Garisan biru ni. Jadi, jarum minit dia akan ke arah sini. Ke arah sini. Betul tak? Betul. Maknanya kalau kat sini, kita nampak dia 20 kan? Maknanya dia menghampiri lagi 10 minit nak ke 30. Bermakna kalau kita pantulkan jarum minit tu, sepatutnya jarum minit tu dia akan menuju ke 35, 40. Jadi pada jarum minit dia adalah 40 minit. 40 minit. Manakala jarum jam, kalau kita tengok kat sini, ni sepatutnya 3 kan? 3. Tapi dia di bawah sini. Di bawah. Okay. So yang ini pun awak pantulkan untuk jarum jam. Jarum jam sepatutnya di sini. Kalau saya sambung lukisan tu, sepatutnya dekat sini 3, 6, sepatutnya sini 9. Kan? So, sini sepatutnya 9 dekat sini. Sini 9.
Tetapi jarum jam ini dia di bawah. Dia belum lebih 9. Bermakna jam dia nilainya apa? Pukul 8. Betul, pukul 8. Sepatutnya dia adalah 8. 8.40. Kalau ikutkan waktu yang tertera pada muka jam ini ialah pukul 8.40. Tetapi dalam soalan dia beri lebih maklumat. Dia kata jika jam tersebut adalah 50 minit cepat, apakah waktu sebenar? So 8.40 ni kita kena tolak lagi 50 minit. Betul tak? Betul. Tolak. Kalau tolak 50 congak je lah. Kalau buang semua minit dah tolak 40. Sekarang dah tinggal pukul 7. Pukul 8. Betul tak? Daripada pukul 8, katalah 8.40. 8.40 tolak 40 minit, dia akan jadi pukul 8. Betul tak? Betul. Kita baru tolak 40 minit. Maknanya kita kena tolak lagi 10 minit. Ya, tolak lagi 10 minit. Kurangkan lagi 10 minit. Okey? So, bila kita kurangkan lagi 10 minit, maknanya dia adalah pukul 7.50. 50 minit. Lepas tu jawapan dia 7.50. Okey? Faham tak? Faham. Boleh pergi soalan seterusnya? Boleh. Okey. Soalan 11. Cikgu Lee mengagihkan 175 buah buku latihan kepada kelas 5A. So, kelas yang terlibat ialah 5A, 5B dan juga 5C. Okey. Kelas 5B mendapat 2 kali ganda buku latihan yang diterima oleh kelas 5A. 5B ni dia dapat 2 kali ganda daripada apa yang 5A terima. 5A pun kita tak tahu berapa. Jadi kita kena wujudkan anu. Tak kisah, letak je anu dalam huruf apa-apa pun. Katalah kita nak buat B lah. Katalah B. Anu ni anu. So, apa yang 5B dapat adalah nilai yang 5A dapat juga, iaitu B juga, tetapi darab 2. Sebab soalan cakap, kelas 5B mendapat 2 kali ganda daripada apa yang kelas 5A dapat. Dan kelas 5C pula, dia juga mendapat 2 kali ganda, tapi apa yang kelas 5B ni dapat, dia dapat juga, tapi 2 kali ganda daripada kelas 5B. Bermaksud, dekat sini, sepatutnya dia dapat sama macam 5B. Maknanya, anu darab 2. Tapi dia dapat 2 kali ganda lagi, maknanya kita kena darab lagi 2. Faham tak setakat ni? Faham. Okey. Jadi, di sini kita tengok berapa bilangan anu-anu yang ada mengikut kelas. Kalau 5A ni, dia punya anu hanya ada 1. Okey. Yang 5B ni 2 dan 5C ni 4. Faham tak? Faham ke tak faham korang setakat ni? Faham. Jadi sepatutnya jumlahnya ialah tambahkan 1, 2, 4 sama dengan 7. Jumlahnya ialah 7. Bermaksud keseluruhan 175 buah buku itu diagihkan kepada 7 anu. Okey. Jadi apa soalan nak ni? Berapakah buku latihan yang diterima oleh kelas 5A? Kelas 5A hanya ada 1 anu je. Jadi dalam 175 tu kita bahagi saja 7. Okey, 175 kita nak bahagikan kepada 7 bahagian. Jadi 1 bahagian sama dengan 175 bagi 7. 7, 14.
Ya, jawapan dia 25. Bermaksud 1/25. Kalau soalan tanya berapa, kalau soalan nak kata soalan tak tanya yang berapa 5A, soalan tanya 5B. Okey, kita dah bahagi tadi, maknanya 1/25 kan. Untuk 5B, dia kena ada 2 bahagian anu. Jadi 25 darab 2. Kalau soalan tanya 5C, 1/25, 5C dia dapat 4 bahagian. Jadi 25 darab 4. Faham tak? Faham. Okey. Soalan 11. Kita pergi soalan 12. Boleh? Boleh. Okey, soalan 12. Dia suruh kira berapa jumlah segitiga yang ada pada gambar di bawah. Ini pun macam keluar yang macam minggu lepas kan. Jadi bahagian ini ada 1 bahagian, 2, 3, 4. Okey. Dan 4 bahagian. Kalau dia keseluruhan, segitiga paling besar ni. Okey. Kalau segitiga paling besar, yang ini, di luar ni. Yang saya warnakan hijau ni. Okey. Okey, kalau kita jumpa satu lagi, kita dah jumpa satu lagi yang paling besar, ini dah kelima, segitiga yang kelima, ya. Ini dah 4 tambah satu lagi yang besar yang kelima. Lagi satu segitiga kita jumpa yang ini. Okey. Yang di dalamnya ada 2 dengan 3. Segitiga ni. Okey. Jadi di dalamnya ada 2 dan 3. Satu lagi segitiga kita jumpa di mana segitiga itu di dalamnya ada segitiga 2 dan juga segitiga ketiga. Jadi ini kita dah dapat, ini adalah segitiga yang ke-6. Okey. Satu lagi segitiga yang mana? 3 dan 4. 3 dan 4, betul. Okey. So dia ada 4, dia ada 3. So ini segitiga yang ke-7. Okey. Lagi? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Cikgu nampak ada satu lagi. Betul. Siapa? Ahmad Hafiz Ahmad Hafiz siapa? Muridnya. Satu lagi segitiga antara 1 dan 4. Oh, Ashraf. Ashraf, sihat Ashraf? Cap. Sihat? Okey. Yang ada 1 dengan 4. Yang inilah segitiga yang ke-8 yang kita jumpa. Okey. Jadi, ada lagi tak? Dah tak ada kan? Dah tak ada dah. Jadi keseluruhannya, jawapannya ialah 8. 8. Jawapannya ialah 8. 8 buah segitiga. Dah? Dah. Okey, kita pergi soalan 13. Harga sebiji oren, apple, mangga RM1.50. RM1.50 ni maksudnya oren lah. Okey, oren RM1.50. Apple RM2.10. Dan mangga RM3.30. Okey, dekat mana perkataan tu disusun? Dia mengikut nilai yang disusun tu. Nilai pertama untuk perkataan buah yang pertama. Nilai kedua, begitulah. Nilai ketiga untuk buah yang disusun di tempat ketiga. Faham tak? Faham tak? Korang. Faham. Okey. Kita jumlahkan. Sebab dia tanya, Encik Bin mempunyai RM14. Dia ingin membelanjakan wangnya sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin maksudnya semaksimum yang mungkin.
ataupun dia mendapat baki yang paling sedikit, lagi bagus kalau tak ada baki, dia belanjakan semua RM14. Okey. Jadi kita tengok berapa sebenarnya yang dia boleh belanjakan. Pertama kita kena jumlahkan ketiga-tiga ni. RM3, 3, 4, 5, 6. RM6. RM6 berapa? 90 sen. Okay, so jumlahnya semua ialah RM6.90. Katalah dia beli 3 biji buah yang berbeza, jumlahkan RM6.90. Katalah paling cepatlah kita boleh ketahui adalah dengan mendarab dua bilangan nilai ni. Jumlah tadi kita dapat tu kita darab dua, maknanya dia gandakan dua. Maksud mangga dia beli dua, apple dia beli 2 biji, oren dia beli 2 biji. RM6.90 kalau darab dua berapa? RM7.80. Eh, RM10. apa? Apa pula? RM6.90. Darab 2. RM6 tambah RM6, 66 dah RM12. RM90 darab 2, RM1.8. RM12 tambah RM1.8. RM13. 80 sen. RM13.80. Ini setakat maksimum yang dia boleh beli. Okey. Maknanya duit dia ada RM14. Kalau dia beli 6 biji lah semuanya yang kita kira ni, RM13.80. Bakinya ada RM20. Kalau baki RM20 boleh beli buah lagi tak? Paling rendah pun RM1.50. Dia kena ada RM1.50 baru dia boleh beli sebiji lagi. Tapi setakat ini baki dia tinggal RM20 je. Dia memang tak boleh tambah lagi buah. Jadi inilah yang dia boleh belanjakan sebanyak mungkin RM13.80. Itu jawapan dia. Faham tak? Faham. Okay. Boleh kita pergi next? Boleh. Alright. Di dalam sebuah kelas muzik terdapat 20 orang pelajar yang boleh mainkan gitar. Okay. Kalau cikgu lah, kalau start cikgu. Tapi kalau awak ada cara yang lebih, awak boleh nampak yang lebih jelas, lebih cepat, awak boleh ikut cara awak. Boleh kongsi sama-sama dalam kelas. Kalau awak jumpa cara yang lagi cepat kan untuk berfikir, awak boleh cakap, cikgu saya pakai cara macam ni pula. Okay. Mana tahu cara awak tu lebih laju, lebih elok dipakai, so kita boleh pakai cara awak lah. Kalau cara cikgu macam biasalah, cikgu suka tunjukkan dalam bahagian. Dan tadi dia kata 20 orang pelajar boleh main gitar. Jadi bayangkan ada 20. Okey. Okey, ni semua 20 orang. Satu kotak ni bayangkan satu pelajar. 20 orang yang boleh main gitar. 17 orang murid boleh mainkan piano. Dan 9 orang, saya tulis kat sini Kalau gitar saja 20 orang. Dia boleh main gitar je, main lain dia tak pandai. Okey, 17 orang pula boleh main piano. Yang tahu main piano je. Dia tak tahu main benda lain. Jadi ada 17 orang. Dan 9 orang yang boleh mainkan kedua-dua gitar dan piano. Jadi saya tulis GP lah. Maknanya ini murid yang serba boleh, dia boleh main gitar dengan piano. Ada 9 orang. Okey. Katalah kita bayangkan dalam kelas tu, setakat yang awak nampak katalah 20 orang ni kan. Sebab dia bermula dengan gitar 20 orang. Okey. Kalau gitar 20 orang, murid yang boleh main piano ialah gitar dan juga piano. Iaitu 9 orang. Yang ni dah memang, maknanya yang memang dah, kita dah yakin bilangan dia yang memang dah tetap adalah GP. Gitar dengan piano memang 9 orang. Okey, apa lagi yang tetap dalam soalan ni? Iaitu, dia sebut, selain itu terdapat 10 orang pelajar yang hanya boleh mainkan violin. Jadi 10 orang yang boleh main violin ni, dia tak campur dalam grup gitar ni, dia tak campur dalam grup piano, dia seorang-seorang je. Jadi itu dah pasti bilangannya, dia tak bercampur dengan grup lain. Jadi violin
ada 10 orang. Jadi setakat ni yang kita tahu adalah 9 tambah 10, 19 orang pelajar yang terdapat dalam kelas muzik tu. Okay, macam mana kita nak asingkan yang gitar dengan piano? Sebab gitar dengan piano ni dia berkemungkinan bertindih. Sebab dalam kalangan 20 orang ni, 9 orang di dalam 20 orang ni dia pandai main piano juga selain daripada gitar. Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Okay. Jadi nak cari yang main gitar saja. Kita nak cari yang main gitar je. Yang main gitar kita tahu ada 20 orang sepatutnya. Dia main gitar je. Tapi di dalam 20 orang ni ada 9 orang yang pandai, gitar pun pandai, piano pun pandai. Jadi cara nak cari betul-betul yang pandai gitar saja, macam mana? 20 tolak 9. 20 tolak 9. Kita dah settle gitar. Untuk piano pula. Piano, yang main piano semuanya 17. Tapi dalam 17 itu ada 9 orang yang boleh main piano dan juga gitar. Ada 9 dalam kumpulan 17 orang ni. Kita kena keluarkan dia dulu. Jadi 17 tolak 9. Setakat ni faham tak? Korang faham tak? Faham. So, kita cari baki lah. 20 tolak 9, 11, 17 tolak 9, 8. Jadi, berapakah jumlah semua murid dalam kelas muzik tu? Inilah dia. 9, 10, 11. Congak je. 11, 10 dah 20. 21 tambah 9 dah 30. Jadi semuanya? 38. Yes. Jadi jawapan dia ialah 38. Kenapa cikgu buat kotak ni sebenarnya nak tunjukkan yang dia bertindih tu. Bertindih Contoh macam ini sepatutnya gitar kan. Gitar ni 20 orang. Awak boleh bayangkan pertindihan dia tu. Ni gitar ni 20 orang. 17 orang boleh main piano. Okey. Jadi yang boleh main gitar tadi 20 orang. Gitar dengan piano ada 9 orang. Jadi kita boleh buang. Sebenarnya kita boleh buang 9 orang kat sini. Kan? Situ kita boleh nampaklah pertindihan dia tu. Okey? Boleh tak kelas soalan 14 ni? Boleh. Okay, kita pergi soalan 15. Gambar di bawah menunjukkan 5 kad. Okey, ada 5 kad, nombornya berbeza-beza. 3 kad boleh dipilih. Maknanya 3 kad kita boleh tarik keluarkan, tetapi syarat dia mestilah kad itu boleh membentuk nombor genap. Kalau nombor genap ni maksudnya 3 kad dipilih kan? 3 kad boleh dipilih untuk membentuk nombor genap. Okey. Contoh kita terus conteng aja. Kad pertama, kad kedua, kad ketiga. Katalah kita susun ketiga-tiga kad ini. Kad pertama letak depan, kad kedua di tengah, kad ketiga di hujung. Okey. Pastikan yang kad ketiga ataupun kad yang di hujung ni mestilah mempunyai angka ataupun nilai untuk nombor genap. Nilai nombor genap kat sini nombor apa? Kelas nombor apa genap? Kalau genap? Sifar. Sifar lagi? 8. Maksudnya yang awak boleh tarik adalah kalau hujung ni memang kita kena pastikan dia mesti sifar atau 8 saja. Boleh diletakkan di hujung. Okey. Kemudian baki yang tinggal, sekarang kita nak membentuk nombor apa dia kata? Okey.
Jika semua nombor 3 digit tersebut disusun. Okay, setiap kali dia tarik 3 kad, dia bentuk satu nombor kan. Contohnya 180. Okay. Bila dah bentuk-bentuk nombor, apa lagi yang kita boleh tarik untuk menjadikan nombor 3 digit genap? Contohnya, kita nak buat 580. 580 pun satu nombor genap juga. Ada 3 kad. Ketiga-tiga kad tu nombor yang berbeza. Maknanya kita mengikut syarat kita menyusun tu. Katalah semua nombor-nombor yang kita dapat bentuk nombor genap 3 digit tu, nombor tu diminta pula disusun dalam urutan menaik. Urutan menaik ni daripada apa ke apa? Kecil ke besar ke kecil? Menaik. Kelas, kalau menaik? Kecil ke besar? Kecil ke besar. Ini pun memainkan peranan yang penting tau. Ayat ni. Sebab kita akan mulakan menyusun nombor, jangan mula susun besar. Rugi. Kita mesti cari yang mula dengan yang kecil. Okey. Kemudian soalan kata, apakah nombor yang ke-8 dalam urutan menaik tu? Kita hanya perlu cari nombor ke-8 saja. Okey, nombor ke-8. Okey, kita nak cari nombor pertama dululah. Nombor pertama. Tadi yang kita susun kat sini, sifar dengan 8. Mesti nombor genap kan? Sifar 8. So yang tinggal 157. Kalau kita nak membentuk nombor dengan tertib menaik, siapa kita nak letak kat depan? 1 ke 5 ke 7? 1. Jadi 1 letak kat sini. So baki kat sini kita hanya boleh tarik kad kedua sama ada nombor 8, sama ada nombor 7 ataupun 5. Betul tak? Betul. Jadi kita bentukkan nombor pertama yang paling kecil. 100. 1. 1. 5 sifar. Dia kena nombor genap. Belakang dia mesti genap. 1, 5 sifar. Nombor pertama yang paling kecil kita boleh bentuk. Kita kena fikir juga. Kalau kat sini, kalau kad ketiga ni kita pilih 8 aja, sifar ni kita boleh jadikan tarikan kad kedua. Faham tak? Faham. Jadi nombor pertama 100. 1 sifar. 100 sifar 8. 1 sifar 8 adalah nombor pertama gabungan yang paling kecil yang kita boleh tarik kat sini. Kita tak boleh mula dengan sifar. Kita kena mula dengan 1. 1 lepas 1 yang paling kecil kan sifar. Selepas 1 tu 1 sifar. Kita tak boleh pilih 5 sebab ujung ganjil. Kita tak boleh pilih 7. So yang tinggal 8. 1 sifar 8. Faham tak? Faham. Okay. Itu baru nombor pertama. Kita kena bentuk sampai nombor ke-8 ni. Okey, lepas 1 sifar 8. Kita tak boleh bentuk. Okey, katalah 1 sifar 8 dah kan. Kemudian, katalah kita nak ambil sifar pun, tengah-tengah pun sifar. Kita tak boleh letak 1 sifar-sifar. Memanglah dia genap. Tapi, 3 kad itu yang kita ambil mestilah gabungan nombor yang berbeza. Jadi, sifar dah tak boleh pakai dah. Kita tak boleh letak 8 kat depan. Kita tak boleh letak 8 sifar 1. Dah jauh sangat sebab kita nak susun dalam tertib menaik. Maknanya nombor kedua terkecil selepas 1 sifar 8. Apa dia? Sifar kita dah tak boleh pilih. 1 memang dia kena dekat depan je. Kad yang pertama. Dia tak boleh pergi kad kedua, kad ketiga. So nombor yang tinggal ialah 5, 7. Ataupun 8 pun boleh bawa ke sini. Kalau hujungnya sifar. Faham tak ni? Jadi kita nak pakai
150 dia kita nak letak 50 ke, 70 ke, 80? 50. Jadi nombor kedua ialah 150. Andai 150. Okey, teruskan. Dah nampak dah tu. Yang penting mesti 3 nombor yang berbeza dan hujung dia mesti genap. Dan mesti disusun mengikut tertib menaik. Okey, naikkan lagi. Selepas 150. 170. Tak, ada lagi. 15 sifar. 15 8. Ah, 158. Yes, 158. Okey, lepas tu baru nombor ketiga ni. 15 dah. 15 dah. 5 dah tak ada pilihan dah lagi. 170. 170. Okey, teruskan. Baru nombor keempat. Nombor kelima 178. Betul, 178. Lepas tu pula. Itu 180. 180. Okey. Lepas tu? 188. 88 berulang 2 kali. Tak boleh. Tak ikut syarat. Syarat Tak dia boleh. mesti satu kad nombor berbeza. 3 gabungan nombor berbeza. Boleh pilih lagi tak 8? Dekat sah. Dah habis dah ni. Dah tak boleh dah. Okey, teruskan. 185. Tak boleh. Hujung sekali ganjil. Syaratnya hujung mesti genap. Genap, 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 genap. Dah habiskan hujung. Kan? Untuk ratus yang di tempat ratus satu, dia dah hujung dah. Tak boleh dah. Tak boleh dah nak bertambah 100 berapa lagi. Ini dah paling hujung. Dah paling besar dah. Pada nilai-nilai yang di tempat ratusnya adalah 1. Maknanya ratus seterusnya akan berubah. Jadi berapa? Okey, bayangkan 1. Kita nak keluarkan kad yang pertama di tempat ratus. Kita dah keluarkan 1 dah. Dan kita dah keluarkan gabungan-gabungan nombor yang melibatkan ratusnya 1. Okey. So, ratus dah tak ada. Ratus dah tak boleh pakai. Jadi, pilihan kita tak boleh sifar. Kalau letak sifar macam mana pula kat depan? Okey. Maknanya pilihan kita tinggal 3 nombor. 5, 7 dengan 8. Siapa yang paling kecil yang kita nak teruskan ni? Kat sini. Sebab kita susun tertib menaik. Mestilah ratusnya dia akan jadi bermula dengan 5. Betul. Bermula dengan 5. Dia mesti bermula dengan 5. Okey. Jadi bila ratus dia 5, okey, gabungan dekat belakang kad ketiga ni mesti sifar dengan 8. Sini dekat ratus 5, dekat sah dia mesti genap iaitu antara sifar ataupun 8. Dan baki kat sini ada lagi 2 kad iaitu 1 dan juga 7. 1 dan juga 7. Okey. So, kita nak letak berapa ni? 5? 5? Antara 1 ni dah ada kecil lagi. Kita ada 4 pilihan sebenarnya. 1, 7, sifar 8. Nak mana nak letak dekat puluh? 1, 7, sifar 8. Sifar. Sifar. Sifar kan boleh letak kat tengah-tengah. Okey, sifar. Okey. Dan yang sah dia, hati-hati kena letak 8. genap. 8, betul. Okey, 8. Ini dah nombor yang ke-7. Satu lagi nombor. Iaitu nombor ke-8, nombor yang soalan tanya. Apakah nombor di tempat ke-8? Okey, kita akan teruskan dengan ratus dia mestilah 5 juga kan?
Okey, ratus ni mesti 5 juga. Okey, dekat tempat puluh dia. Boleh tak kita nak pilih puluhnya masih lagi sifar, tapi di tempat sanya masih lagi genap. Dia akan jadi 5 sifar 8. Dah keluar. Kita tak boleh letak 5 sifar. Tak boleh sebab sifar berulang 2 kali. Jadi tak ada pilihan dah kalau untuk puluhnya sifar dah tak ada dah boleh bentuk. Jadi kita akan terus nextnya apa? 1. Yes, 1. 5, 1 berapa? Ni tertib menaik ni. Kita nak pilih sifar ke 8? Sifar. Jadi sebab itulah jawapannya 510. nombor 4 ke 8. Yes, ialah 510. Faham tak? Faham. Boleh pergi soalan seterusnya? Boleh. Okey, kau nak rehat dulu? Jalan je cikgu. Jalan ya? Okey. Jalan. Kita tengok soalan 16. 18 cube disusun seperti di bawah. Kami mahu cat setiap cube sama ada merah atau biru. Supaya cube bersebelahan tidak mempunyai warna yang sama. Maknanya sebelah-sebelah berbeza. Jika cube yang bertanda bintang mesti dicat dengan warna merah. Ni bintang. Bintang ni dimulakan dengan merah. Kalau merah, sebelahnya tak boleh merah lagi, kena bertentangan. Merah, sini biru, sini merah. Sini dah merah, sebelah sini pula biru. Sebelah sini pula merah. Itulah maksud dia. Di warna bertentangan. Faham tak soalan 16 ni? Faham. Okey. Jadi kita nak warnakan. Kat sini ada berapa lapisan? Bawah ni lapisan pertama. Okey, yang ini pula kedua. Atas sekali lapisan ketiga. Okey, kita pergi lapisan pertama. Lapisan pertama, kalau saya keluarkan bentuk keratan dia, bentuk dia adalah seperti ini. Dia mempunyai berapa cube? Kelas. Lapisan bawah sekali. 9. Betul, dia ada 9. Okey. Yang ini yang bertanda X. Betul tak? Betul. X dimulai dengan warna Merah. merah. So, sini merah. Okey. Bila sini merah, sini pun merah, dia tak boleh bertentangan. Ataupun kalau nak lebih faham, kita letak. Okey, ini biru. So, ini pula bertentangan. Merah. Macam tu. Faham tak? Jadi, di sini tak boleh merah dah sebelah dia. So, dia boleh merah lagi sebelah sini. Merah. Ataupun, kalau nak lagi laju, terus buat. Kalau sini merah, sini biru kan? So, sini biru. Lepas sini biru, sebelahnya tak boleh lagi biru. Dia tak boleh duduk warna yang sama sebelah-sebelah. Sini merah. Okey. Sini pula biru, sini merah. Selang-seli lah. Selang-seli kan. Okey. Setakat ni faham tak? Faham. Okey. Itu lapisan pertama. Kita pergi lapisan kedua. Lapisan kedua ada berapa cube kelas? Kita tengok kat sini yang hujung ni baris yang pertama. Okey, kalau yang ni baris baris pertama, baris tengah, baris yang paling depan. Okey, baris yang belakang untuk lapisan kedua. Baris yang belakang ada berapa cube? 3. Betul, 3. Jadi baris yang belakang ada 3 cube. Baris yang tengah. Lapisan kedua, baris yang tengah ada berapa cube? 2. 2, betul. Okey. Dan baris depan sekali, lapisan kedua. Ada 1 je kat sini kan? So, kita lukis lah ni 1. Ini sebenarnya
bentuk untuk lapisan kedua. Jadi macam mana kita nak warnakan dia? Kita pakai ambil yang hujung. Tengok hujung ni. Okey, hujung ni maksudnya yang sini kan. Bucu yang di sebelah kanan ni, yang belakang ni. Kita dah warnakan lapisan pertama dengan merah. Jadi atas dia ni mestilah bertentangan. Maknanya biru. Jadi di sini mestilah biru. Bila biru, sebelahnya selang-selikan aja lah. Selang-seli. Setakat ni faham? Faham. Okay. Kemudian lapisan ketiga. Lapisan ketiga ada 3 cube lah kan. Itu kita nampak jelas sebab di atas sekali. Okay, jadi dia ada 3 cube saja untuk lapisan ketiga. Okay, kita baca pada bucu je. Okay, yang sini biru. Kan? Ni biru. Lapisan kedua bucu belakang, belah kanan. Okay, ini lapisan kedua bucu belakang sekali kanan adalah biru. Jadi di atasnya mesti bertentangan merah. So sini merah. Merah, biru, biru. Dah siap. Soalan tanya apa? Berapa cube merah yang akan ada? Jadi berapa cube merah semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So jadi jawapan akhirnya ialah 8. Faham tak? Faham. Faham. Okey. Dah? Dah. Okey, kita teruskan bahagian C. Sekarang dah pukul berapa Sekarang dah pukul 5 suku. Kita buat dulu soalan dulu 17 hingga 18. Kita bincang sampai soalan 18 saja. Jadi ada baki soalan 19 sampai soalan 24. Cikgu akan record video, cikgu share dalam grup. Yang tu awak boleh tengok bila-bila. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, kita tinggal 2 soalan tapi video cikgu share nanti tu untuk baki soalan 19 sampai 24 tu jangan tak buka pula. Awak kena berlatih memahami soalan tu. Nanti kan tak reti bila masa nak jawab pertandingan kuis tu. Okey, soalan 17. Jumlah umur seorang bapa, emak dan anak lelaki tahun ini ialah 64. Okey. Tetapi 5 tahun dahulu jumlah umur mereka ialah 51. Kalau kita nak conteng-conteng, kita nak agihkan dia, situasi dia lebih kurang rupa macam ni lah. Situasi jumlah umur bapa, emak dan anak. Okey, bapa, emak, anak. Masa kuis nanti pun kalau boleh awak buat short form je macam cikgu ni. Supaya kita dapat jimatkan masa. Okey. Bapa, emak dan anak semasa maknanya bayangkan tahun ni. Masa tahun ni jumlah umur mereka ialah 64. Okey. Jadi jumlah umur mereka ialah 64. Kalau patah balik 5 tahun, bermakna tolak 5 lah. Kalau dia go back 5 years ago, sebab soalan ni kata, tetapi 5 tahun dahulu, okay, go back 5 years back, kita patah balik 5 tahun ke belakang, jumlah umur mereka bukan 64, jumlah umur mereka 51. Okay. Kalau 5 tahun lepas, 5 tahun ke belakang, jumlah umur mereka ialah bukan 64 tetapi 51. Setakat ni faham tak? Faham. Okay. Dan lagi maklumat diberi, diketahui umur bapa adalah
3 tahun lebih tua daripada umur mak. Maknanya kat mana-mana waktu semasa ni pun beza umur bapa dengan mak, bapa mesti 3 tahun lebih tua daripada mak. Begitu juga kalau go back 5 tahun sebelum, bapak dia mesti lagi muda juga kan. Dah kurang 5 tahun. Mak dia pun sama juga. Tapi beza antara mereka masih samalah. Mesti beza 3 tahun. Bapanya lebih tua 3 tahun berbanding emak. Okey. Berapakah umur emak tahun ini? Tu soalan tanya. Berapakah umur emak tahun ini? Tahun ini dia maksudkan yang set yang ni. Set semasa. Okey, kita kena agihkan berapa bapa, berapa emak dan berapa anak. Anak umur berapa tahun. Bila kita jumlahkan semua ketiga-tiga ni, umurnya mesti 64. Dan pastikan agihan tahun tu menunjukkan bapanya adalah tua 3 tahun berbanding emak. Faham tak? So, macam biasa kita kena guna kaedah cuba jaya. Kaedah cuba jaya. Kalau jumlah keseluruhan ialah 64. Okey, kita bayangkanlah umur bapa dia 30 tahun lah. Kita ambil dalam jumlah 64 ni kita keluarkan katalah umur bapa 30. Okey, kalau bapa ni tua 3 tahun pada mak kan. Jadi mak ni mesti muda. Jadi mak dia berapa? 20. 20 berapa? Ha, 28. pula 28. 28 dengan 30 beza 2 tahun aja. Mak dengan bapak dia beza 3 tahun. Bapaknya lebih tua. Jadi maknya 27. mak 27. Jadi kita jumlahkan. Jumlahkan untuk dapat 64. Jadi anak kena umur berapa kat sini? Sekarang dah 57. 57. Jadi anak berapa tahun? 57 tolak 60. 60 tolak 57, bakinya 3 tahun. 3 tahun tambah 4, jadi anaknya 7 tahun. Betul tak? Betul. Okey. Kalau kita patah balik, kalau kita katalah kita pilih jawapan kita sebagai set ini, set-set umur ini. Kalau kita jumlahkan, memang 64 lah. Ini keadaan semasa pada tahun ini. Kita patah balik, cuba 5 tahun ke belakang, dapat tak jumlah mereka 51? So, kita nak tolak. Kita akan tolak 5. Okey, buang 5 untuk bapa. Bapa jadi, cepat sikit korang. Buang 5 untuk bapa. 30 tahun. Kalau 5 tahun sebelum, jadi kurangkan 5 lah. Jadi 20. 25 untuk 25 untuk bapa. Untuk mak pula, kurangkan juga 5 tahun. Semua orang kena kurang 5 tahun. Sebab patah balik zaman 5 tahun sebelum. Ya, mak 20, 2 anak. Anak 7 tolak 5. Apa pula 4 tahun? Anak sekarang 7 tahun. 2 tahun. Okay. Patah balik 5 tahun, 7 tolak 5, 2. Okay. So, kita cari jumlahnya. Jumlahkan, kena tak 51? Macam soalan cakap. Sebab awak kena ikut dia punya set dia. Set dia mesti kalau patah balik 5 tahun, jumlah ketiga-tiga mereka ialah 51. So, bila kita jumlahkan kat sini, jadi 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 49. Sama tak? Sama tak macam apa yang soalan suruh ikut? Tak kan? Tak. Dia berkurang ni. Dia berkurang. Patutnya kat sini kena 51. Kan? Ni 49 je yang kita dapat. Sepatutnya bila kita jumlahkan ni, kita dapat ni 51. Bermakna kurang lagi. Mana kat umur bapaknya ni kita kena tambah lagi. Kat umur bapak kita kena tambah lagi. Katalah kita tambah lagi 2 tahun.
Okey, umur bapa 2 tahun. Kita buat kat sini ya. Okey, dari sini 30 kita naikkan lagi 2 tahun. Jadi 32. Okey, bapa 32, mak. Mak berapa? Beza mak dengan bapa 3 tahun. 32 tolak 3. 20? 29. 9. Yang anak pula. Anak berapa? Tambahkan. Jadi 61 kan? Ini kita nak jumlah 64. Maknanya anak umur 3 tahun. Faham tak? Nah, ini kalau kita jangkaan. Ini jangkaan kita yang pertama. Tapi tak boleh. Sebab bila patah balik 5 tahun, dia hanya jumlahnya 49. Okay, ini jangkaan kita yang kedua. Jangkaan kita yang kedua, kita katalah, kita anggapkan umur bapa 32, umur mak beza 3 tahun daripada bapa, mak lebih muda, maknanya 29. Jadi baki tahun yang ada untuk anak lah. Jadi 3 tahun. Kalau jumlahkan semua, dapat tak 64? Dapat kan? Kelas? Dapat tak? Dapat. Okey. Okey, katalah ini yang kita dah jangkakan tu, yang kita nak sasarkan. Cuba kita patah balik setiap umur, setiap orang ni kita patah balik, tolak 5 tahun dan kita jumlahkan. Dapat tak 51? Okey, untuk bapa 32 tolak 5. Berapa? 27. Okey, bapa 27, ibu pula 29 tolak 5, 24 dan anak. Anak ni masalah sikit. Dia jangan pelik. Anak kalau 3 tahun nak patah balik, maksudnya umur anak berapa? Tak lahir lagi. Tak lahir lagi maksudnya sifar lah. Betul tak? Bermakna anaknya belum lahir lagi. Okey, tak apa. Kita jumlahkan. Dapat tak 51? Dapat. Dapat 51. Sebab dalam inilah masalahnya soalan Olimpiad ni. Dia takkan beri maklumat yang betul-betul menyeluruh. Kat sini dia cuma sebut tetapi 5 tahun dahulu jumlah umur mereka ialah 51. Mereka pada maksud soalan ni, dia tak kata mereka tu termasuk 3-3 orang. Mereka tu mungkin bapa dan mak. Dia takkan buat ayat yang betul-betul lengkap. Contohnya dia takkan buat, tetapi 5 tahun dahulu jumlah umur bapa, emak dan anak lelaki ialah macam tu. Awak faham tak maksud cikgu? Soalan Olimpiad ni memang macam ni. Kita kena pakai logik akal. Contohnya, kita mesti tak dapat nak jangka, kita tak dapat nak jangkakan, rupanya umur anak dia ni kalau patah balik 5 tahun sebelum adalah belum lahir lagi. Kita akan masukkan dalam kepala kita, mesti kita ingat kalau patah balik pun mungkin paling kecil pun umur anaknya 1 tahun ke 2 tahun ke, betul tak? Betul. Jadi tu kamu kena banyak bermain dengan common sense. Common sense tu maksudnya ikut logik. Jadi apa soalan nak ni? Berapakah umur emak tahun ini? Kalau tahun ini maksudnya semasa lah yang jumlah 64. Mak ialah 29. Jadi jawapannya ialah 29. 29. Faham tak? Faham. Okey. Kita pergi yang terakhir sebelum kita berhenti. Dah? Boleh? Boleh. Right. Okey. Beberapa kubus yang kecil disusun untuk membentuk satu struktur 3 dimensi. 3 dimensi ni maksudnya ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Yang mana pandangan depan, atas dan tepi struktur ini diberi dalam gambar ajar di bawah. Yang ni depan.
Jangan pandang. Kamu tutup yang dua-dua ni. Maksudnya kalau kita nak imagine, bayangkan yang ini tak ada. Nanti kamu keliru. Bayangkan ni tak ada. Kau fokus pandang ini je. Bila pandang ini, kalau pandangan depan cube tu ataupun gabungan bentuk tu kalau disusun, dihadapkan di depan korang, korang akan nampak di bahagian hadapan pandangan ni begini. Okey. Kalau daripada pandangan atas, bayangkan bentuk yang dah dicantum tu, kalau korang bangun berdiri, korang tengok daripada atas. Tengok ke bawah, jadi pandangan itu kamu akan nampak dia begini. Dia penuh, macam ada 9 cube. Tapi kita tak tahu, sini 2 cube kot, sini 3 kot, sini 1 cube kot. Sebab pandangan ini maksudnya dia punya keratan. Keratan bentuk tu saja. Jadi setiap ini dalamnya ni dia bertingkat berapa kita tak nampak. Sebab dia hanyalah permukaan je yang kita nampak pada pandangan atas. Faham tak ni? Setakat ni faham? Faham. Okey, untuk pandangan tepi pula. Pandangan tepi dia begini. Ni pandangan tepi je. Kalau pandangan tepi, kamu akan nampak yang macam kotak pertama dia ada 3 tingkat. Kotak yang paling kiri ni kanan, ini tengah, ini kiri. Yang kiri sekali kamu nampak dia 3 tingkat, yang tengah 3 tingkat, yang belah kanan sekali dia adalah 2 tingkat. Okey, bagaimana rupa lukisan dia ni sebenarnya? Kalau cikgu lukiskan balik, okey. Kita pergi pandangan depan Pandangan depan. Cikgu lukiskan pandangan depan yang ini. Jadi dia ada 3, 2, 1. Jadi bentuk dia begini. Sini ada 1, 2, 3. Sini ada 2. Sini ada 1. Okey. Ini pandangan depan. Kemudian, pandangan tepi, maknanya kamu akan, kalau pandangan tepi tu maknanya kita akan tengok arah ke sini. Arah ke sini kita pandang. Bila kita pandang arah ke sini, arah sini kita pandang, kita tak pandang depan dah. Ini depan, dia terus je. Pandang ke tepi, kita akan nampak tepi dia ni 3, 3, 2. Tapi rendah tingginya 1 lapis ke 2 lapis kita tak faham lagi. Jadi awak kena lukis dia punya cube dalam bentuk 3D tu. Penuhkan lukisan dia. Kalau kat belakang ni dia ada 1, 2, 3 cube. Okey. Macam ni. Faham tak? Setakat ni. Sekejap. Saya kena lukis ni. Gini. Okey. Ini yang belakang sekali. Kalau kita pandang daripada tepi yang belakang sekali. Okey. Kemudian baris yang tengah pula. Kalau kita pandang daripada tepi, baris yang tengah. Dia ada 1, 2, 3. Okey. Kemudian baris yang depan sekali kalau kita pandang dari arah tepi. Dia ada 1, 2, 3. Macam ni. Okey. Kalau kita bentuk 3D dia macam ni lah. Sebab tu kamu kena imagine. Kalau pandangan daripada atas, sebab tu pandangan daripada atas nampak penuh. Pandangan daripada atas ni nampak penuh. Sebab bayangkan korang berdiri, korang tengok. Tegak. Daripada atas. Atas ni pandang terus ke bawah. Kamu akan nampak permukaan atas saja. Permukaan atas kan penuh.
Sebab itu pandangan atas dia penuh. Kita nampak macam lengkap. Ada 9 kotak. Faham tak setakat ni? Faham. Okey. Manakala pandangan tepi tu tadi cikgu lorik lah. Bagi kamu nampak lagi jelas. Pandangan tepi tu yang tadi. Yang ni kan. 3, 2, 1. Yang ni yang tepi. Cikgu lorikkan pandangan tepi. Ni pandangan tepi. 3, 2, 1. Sebab itulah dia tarik ke belakang. Ini pandangan depan. Dia tarik ke belakang. Okey, maknanya yang belah kiri sekali dia ada 3. Tengah dia ada 2 kotak. Yang kanan sekali dia hanya ada 1 je. 1 lapisan. Ini 2 lapis, ini 3. Okey. 1 tingkat, 1, 2, 2 tingkat, yang ini pula 3 tingkat. Setakat ni faham tak? Faham tak? Kita belum cari lagi ni jawapan ni. Dia tanya berapakah bilangan kubus yang maksimum yang boleh digunakan untuk membentuk struktur 3 dimensi ini. Pandangan depan, kamu dah faham pandangan depan ni? Saya nak tanya sesuatu ni. Pandangan depan dah faham belum? Dah saya hijau. Okey. Pandangan atas dah faham belum? Kenapa dia nampak macam 9? Okey. Pandangan tepi ni dia pelik sikit. Sebab hujung ni dia kosong. Maksudnya kat mana yang kita nak kena buang kat sini? Kalau pandangan tepi maksudnya kita tengok daripada sini. Bukannya kamu pergi kat depan. Kamu bergerak pula ke tepi meja. Tengok cube ni. Cube ni jangan digerakkan. Yang bergerak awak. Awak bayangkan kalau kita nak imagine bentuk 3D ni. Bentuk tu jangan awak imaginekan dia bergerak. Tak jadi nanti. Awak kena imagine bentuk tu tak bergerak. Barulah kita boleh faham. Okey. Kalau kita pergi kat pandangan sisi, pandangan tepi. Di hujung sekali ni dia kosong. Sini tak ada. Apa pasal sini tak ada? Bermaksudnya apa? Tang mana ni yang cikgu nak buang? Dia mestilah di sebelah kanan sekali kan? Nampak? Belah kanan sekali, ni tengah, ni kiri. Belah kanan sekali, atas tak ada. Tak ada orang, tak ada cube. Okay? So, ini tengah. Ini kanan. Ini kiri. So, yang kanan lah. Yang kanan, atas sekali ni tak ada. Atas sekali ni kita perlu buang. Tak wujud. Faham tak setakat ni? Faham. Okay. Jadi semua ada berapa? Korang semua ada berapa? Kita kira daripada satu-satu Kira pada satu-satu ni. Sini. Kita kira daripada sini. Cube yang ini membawa ke bawah. Ada berapa? 1. Bawahnya 2. Ni 3. So cube ni ada 3 dekat sini. Okay. Sebelah dia ni pula. Sampai ke bawah dia. Ada berapa? Ada berapa kelas? 3 juga. Sini ada 3. Kemudian, kita pergi baris tengah ni pula. Baris yang tengah. Yang tadi baris belakang sekali kan? Okay. Ini lapisan yang kedua yang tengah. Setiap satu cube ni dia 2 tingkat je. Jadi, sini ada 2 cube. Sini ada 2 cube. Sini ada 2 cube. Yang depan ni pula satu cube je. 1, 1, 1. Setakat ni faham tak? Faham. Jadi berapa dah? Berapa dah jumlah sekarang? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kan? Dan di sini ada berapa? 2. Yes, yang di sini ada 2. Sebab yang kita buang ni yang paling tinggi je. Sebab pandangan tepi kita hanya nampak sini ada 1 je kosong yang tingkat ketiga sebelah kanan. 1 je kosong. Okay?
Tapi kita tak boleh kata di sini daripada atas sampailah ke lapisan ketiga tak ada langsung cube. Kenapa kita tak boleh kata tak ada langsung cube? Sebab dia bergantung pada pandangan atas. Pandangan atas kalau dekat sini, ni kan tempat kosong dia kan. Sini kalau tak ada apa-apa cube, daripada lapisan pertama tak ada, kedua tak ada, ketiga tak ada, sepatutnya pandangan atas sini pun kosong. Betul tak? Betul tak kelas? Betul. Jadi di sini ada dua lagi. Tadi dia ada 15. Jadi keseluruhannya ialah 17. Belas. Okey, jawapannya 17. Faham tak? Faham. Faham. Okey. Boleh, itu saja. Ada lagi bakinya iaitu soalan 19 sampai soalan 24. Cikgu akan share video. Nanti kamu tengok dalam grup WhatsApp. Check. Okey, itu saja. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Ya, bye-bye.